Pada video kali ini, All Channel akan membawakan sebuah kisah pembunuhan paling tragis dalam sejarah Malaysia. Maznah Ismail, atau lebih dikenali sebagai Mona Fendi, adalah seorang penyanyi tempatan suatu ketika dahulu. Menerusi lagunya yang berjudul "Ku Nyanyikan Lagu Ini" telah menjadikan beliau popular dan nama beliau terpahat dalam ingatan rakyat Malaysia hingga ke hari ini. Namun, apa yang paling diingati tentang wanita ini bukanlah kerana kehebatannya dalam nyanyian, tetapi sebuah peristiwa tragis yang paling kejam yang berlaku kira-kira 27 tahun yang lalu. Mona Fendi dikatakan telah bertukar bidang daripada profesi nyanyiannya menjadi seorang bomoh dalam bidang perubatan tradisional. Beliau dikatakan agak hebat dalam bidang ilmu hitam. Orang-orang tertentu seperti VVIP juga turut bertandang ke rumahnya untuk meminta bantuan daripada Mona Fendi. Sehinggalah terjadinya sebuah tragedi ngeri yang menyebabkan Mona Fendi menjadi sangat terkenal dengan sebuah kes pembunuhan yang melibatkan seorang ahli politik, iaitu Datuk Mazlan Idris. Menurut sumber, pada Julai 1993, Datuk Mazlan Idris dikatakan telah datang berjumpa dengan Mona Fendi bagi mendapatkan khidmat ilmu hitam bagi meningkatkan kerjaya politiknya pada ketika itu. Namun, apa yang telah terjadi tidaklah seperti yang disangkakan oleh beliau. Datuk Mazlan Idris telah dipancung dan badannya telah dikerat. Mayatnya ditemui dan telah dipotong kepada 18 bahagian dan ditanam berhampiran rumah Mona Fendi. Kehilangan Mazlan, yang ketika itu merupakan anggota Dewan Undangan Negeri Pahang, pada mulanya tidak menimbulkan sebarang syak wasangka. Namun begitu, apabila beliau gagal dihubungi oleh ahli keluarga lebih seminggu, pihak polis mula melakukan siasatan rapi. Pada mulanya, pihak polis menahan Juraimi kerana dia disyaki merupakan seorang penagih dana. Penahanan Juraimi kemudiannya membawa kepada penemuan ngeri bahagian tubuh Mazlan yang dikorek keluar dari bawah lantai simen di dalam sebuah bilik setor dekat sebuah kediaman tidak bernombor di Kampung Perwas, Hulu Dong, daerah Raut, Pahang. Sewaktu perbicaraan kes ini berlangsung, Juraimi memberitahu yang pasangan bomoh itu telah merancang pembunuhan tersebut sebulan sebelumnya. Juraimi diberikan arahan. Ini termasuklah mengasah kapak bagi memancung kepala Mazlan dan menggali lubang besar beberapa hari sebelum episod tragik itu berlaku. Difahamkan, Afandi dan Mona juga turut mengasah sebilah pisau yang digunakan bagi memotong-motong tubuh Mazlan kepada 18 bahagian. Motif utama pembunuhan ini adalah tidak lain dan tidak bukan wang. Beberapa jam sebelum Mazlan diperlakukan sedemikian rupa, pasangan itu telah memujuknya untuk mengeluarkan wang tunai hampir RM300,000 Malaysia di beberapa buah bank dengan alasan mereka boleh menggandakan jumlah tersebut sebaik sahaja Mazlan menjalankan upacara mandi bunga. Menurut beberapa sumber, Mazlan juga disuruh berbaring selepas Afandi memberikan jaminan bahawa duit yang tidak terkira banyaknya akan jatuh
dari atas atap. Selepas itu, Juraimi diarahkan untuk menekak leher Mazlan dengan menggunakan kapal hingga mati. Menurut Juraimi, dia cuma mendakwa dia diberikan upah sebanyak Rm180 bagi menanam tubuh Mazlan ke dalam lubang. Kemudian, Afandi dan Mona dikatakan telah bergegas ke Kuala Lumpur dan bermalam di sebuah hotel selepas tamatnya riwayat Datuk Mazlan. Menurut kenyataan yang diberikan, Mona bukanlah dalang di sebalik kejadian ini. Tetapi, kebetulan Mona Fendi pada ketika itu berada di tempat kejadian dan telah dituduh bersubahat. Ketika perbicaraan berlangsung, Mona membuat kenyataan jika dia dibebaskan, dia juga mahu suaminya turut dibebaskan. Tetapi, jika suaminya digantung, biarlah dia digantung bersama suaminya. Sejauh manakah kebenaran di sebalik kisah ngeri ini? Terdapat pelbagai versi yang diceritakan mengenai Mona Fendi ketika berada di dalam penjara. Menurut cerita, Mona Fendi dikatakan berkeupayaan untuk mengampungkan dirinya. Selain itu, salah seorang kaki tangan penjara juga melihat Mona Fendi keluar dari sel penjara dan berjalan-jalan di sekitar Cokit dan pelbagai cerita-cerita aneh mengenai beliau. Pada hari pengadilan, Mona Fendi, suaminya dan pembantunya telah dijatuhi hukuman mati selepas beliau, suaminya dan pembantunya didapati bersalah atas tuduhan membunuh bekas ahli Dewan Undangan Negeri Batu Talam Pahang, Datuk Mazlan Idris pada tahun 1993. Mona dan Effendi telah disemadikan di tanah perkuburan ahli-ahli Kariah Masjid Kajang di Kampung Sungai Kantan, Kajang, manakala Juraimi pula telah dikebumikan di kampungnya, Kampung Telok Gong, Pelabuhan Kelang, Selangor. Begitulah akhir kisah pembunuhan paling tragis di negara kita. Semoga kesemua roh mereka dicucuri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.